Hai murid-murid, bersama Cikgu Lorita lagi. Hari ini Cikgu akan mengajarkan geografi tingkatan 3. Jadi Cikgu mau murid-murid untuk berada dalam keadaan yang telah bersedia. Coba murid-murid perhatikan gambar yang telah Cikgu sediakan ini. Rasa-rasanya hari ini murid-murid akan belajar apa ya? Baiklah murid-murid, seperti yang murid-murid sudah nampak dalam gambar sebelumnya, ada paya, ada hutan, ada pantai. Gambar-gambar tersebut sangat berkait rapat dengan topik yang akan kamu pelajari pada hari ini, yaitu Cikgu akan mengajar geografi tingkatan 3, bab 4, yaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, di mana hari ini Cikgu akan ajar subtopik 4.1, jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jadi murid-murid mestilah fokus masa Cikgu memberikan pengajaran. Murid-murid perlu mengetahui bahwa terdapat 5 jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi, yaitu hutan hujan tropika, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan gunung, dan hutan pantai. Sekarang murid-murid akan belajar mengenai taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Taburan ini bermaksud kawasan ataupun lokasi tumbuh-tumbuhan semula jadi wujud secara semula jadi. Seperti yang murid-murid dapat lihat dalam peta Malaysia yang Cikgu sediakan ini, terdapat 5 warna yang berbeza dalam peta ini, di mana warna tersebut mewakili taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Warna hijau tua dalam peta menunjukkan hutan hujan tropika. Terdapat banyak kawasan hutan hujan tropika di Malaysia. Contohnya, hutan hujan tropika di Banjaran Titiwangsa. Warna hijau muda pula merujuk kepada hutan gunung. Contohnya, hutan gunung di Taman Negara Gunung Mulu, Sarawak. Warna coklat gelap pula merujuk kepada hutan paya air tawar. Contohnya, hutan paya air tawar di Tasik Bera, Pahang. Warna biru pula merujuk kepada hutan paya air masin. Contohnya, hutan paya air masin di Laut Matang, Perak. Warna kuning pula merujuk kepada kawasan hutan pantai. Contohnya, hutan pantai di Pulau Sipadan, Sabah. Murid-murid kena mengingati taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia kerana ianya amat penting. Sekarang, Cikgu akan menerangkan ciri-ciri hutan hujan tropika. Seperti yang murid-murid boleh lihat dalam gambar ini, pokok-pokok di hutan hujan tropika kelihatan berlapis-lapis dan malar hijau. Selain itu, daun pokok bersaiz lebar dan pokok yang tinggi dan dahan yang tersebar. Seterusnya, ujung daun berbentuk tirus untuk membolehkan air hujan mengalir turun dengan mudah dan cepat. Yang terakhir, hutan hujan tropika mempunyai 4 lapisan hutan. Terdapat 4 jenis lapisan hutan hujan tropika. Yang pertama ialah lantai hutan, di mana lantai hutan mempunyai ketinggian pokok kurang daripada 10 meter. Diliputi oleh daun kering dan dahan geput, wujud tumbuhan sporofit yang hidup memakan bahan reput. Sporofit ialah tumbuhan yang mendapat makanan daripada sisa organisme yang mati, contohnya cendawan. Lapisan kedua adalah lapisan tengah, di mana ketinggian pokok adalah antara 10 hingga 20 meter. Terdapat tumbuhan epifit yang menumpang di atas pokok. Tumbuhan epifit ini merupakan tumbuhan yang tumbuh pada tumbuhan lain tetapi membuat makanannya sendiri. Dalam erti kata yang lain, tumbuhan epifit hanya sekadar menumpang pada tumbuhan lain namun tidak mendatangkan sebarang kerugian terhadap tumbuhan yang ditumpanginya. Contoh tumbuhan epifit ialah orkid. Seterusnya, terdapat juga tumbuhan parasit yang memanjat pokok lain. Tumbuhan parasit ialah tumbuhan yang tumpang pada tumbuhan lain dan mengambil nutrisi daripada pokok tumpangannya. Contohnya, Coscusta. Lapisan ketiga yaitu kanopi ataupun lapisan silara. Silara merupakan bahagian dahan dan pokok-pokok tinggi
seolah-olah bersambung dan berbentuk seperti bumbung, di mana dalam lapisan ini ketinggian pokok di antara 20 hingga 40 meter, merupakan lapisan pelindung cahaya matahari daripada menembusi lantai hutan. Yang terakhir adalah lapisan renjong atau juga dikenali sebagai emergent, di mana ketinggian pokok adalah antara 40 hingga 50 meter. Pokok-pokok berkayu keras dan tumbuh rapat, batang lurus dan tinggi. Seterusnya, hutan pantai. Antara cirinya ialah tumbuh di kawasan pantai yang berpasir, contohnya hutan pantai di Pulau Sipadan, Sabah. Antara jenis pokok yang tumbuh di kawasan hutan pantai adalah seperti pokok ru, tapak kuda, mengkuang, pokok renek, pokok kelapa, cemerlang laut, bintagor laut, dan kelat jambu laut. Raja ini menunjukkan profil hutan pantai yang menggambarkan perbedaan tumbuh-tumbuhan semula jadi mengikut jarak dari laut. Bagi hutan paya air tawar pula, antara cirinya ialah terdapat di kawasan bersaliran buruk yang sering ditenggelami air, khususnya air sungai dan tasik, contohnya tasik Bera di Pahang. Selain itu, pokok jenis berkayu keras dan batang besar juga tumbuh di kawasan hutan paya air tawar. Pokok tumbuh secara rapat-rapat dan tidak mempunyai dahan di bawahnya. Pokok juga adalah kebiasaannya lurus dan tinggi yang tumbuh secara bercampur aduk. Antara jenis tumbuhan yang tumbuh di kawasan hutan paya air tawar ialah mengkuang, mersawa paya, meranti paya, dan bintagor laut. Jenis akar bagi hutan paya air tawar ialah akar udara, contohnya pokok bintagor laut. Akar pneumatophore, contohnya pokok perupuk, di mana kedua jenis akar ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu membantu menyerap oksigen. Selain itu juga terdapat akar panir, contohnya pokok meranti paya. Akar jangkang, contohnya pokok kelat dan merbulan, di mana kedua akar ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu menyokong pokok daripada mudah tumbang di kawasan yang menampung air. Berikut merupakan gambar raja bagi profil hutan paya air tawar, yang terdiri daripada 3 lapisan, yaitu lapisan pokok renek, lapisan tengah, dan kanopi. Lapisan pokok renek mempunyai tumbuh-tumbuhan jarang karena kurang mendapat cahaya matahari. Lantai hutan dibanjiri air pada musim hujan. Lapisan tengah pula mempunyai pokok-pokok bersaiz kecil dan sederhana, manakala kanopi pula mempunyai pokok-pokok berkayu keras dan tinggi, membentuk kanopi yang tidak sejajar. Sekarang, Cikgu akan membincangkan mengenai ciri-ciri hutan paya air masin. Antaranya ialah banyak terdapat di kawasan pinggir laut yang bersaliran buruk, berlumpur dan terlindung, tetapi ditenggelami air laut semasa air pasang. Contoh hutan paya air masin dapat dilihat di Laut Matang, Perak. Antara tumbuhan yang tumbuh di kawasan hutan paya air masin ialah pokok bakau, nipa, pokok nibung, pokok lenggadai, tumu merah, pokok ramin, pokok pakis, dan pokok gelam. Tumbuh-tumbuhan adalah berbeza mengikut jarak dari laut. Sekarang Cikgu akan menerangkan 2 jenis akar hutan paya air masin, yaitu akar ceracak dan akar jangkang. Contoh tumbuhan dengan akar ceracak adalah pokok api-api dan pokok perepat, di mana akar ceracak ini
keluar menegak dari tanah lumpur, berfungsi untuk pernafasan dan mengalami kekurangan oksigen karena ditenggelami air masin. Seterusnya, akar jangkang. Antara contoh tumbuhan dengan akar jangkang ialah bakau kurap dan bakau minyak, di mana tumbuh di bagian pangkal batang pokok, masuk ke dalam lumpur, menyerap udara ketika air pasang, dan menyokong pokok daripada mudah tumbang. Bagi hutan gunung pula, antara ciri-cirinya adalah terdapat di kawasan tanah tinggi yang melebihi 1.200 meter dari aras laut. Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi adalah berbeza mengikut ketinggian, dan tumbuh-tumbuhan mengadaptasikan dengan suhu dan kesuburan tanah. Seperti yang murid-murid dapat lihat, gambar raja ini merupakan profil bagi hutan gunung yang terdiri daripada 4 lapisan, yaitu hutan montane bawah, hutan montane atas, tumbuhan hampir alpen, dan tumbuhan alpen. Hutan montane bawah mempunyai ketinggian 1.200 hingga 1.800 meter, juga dikenali sebagai hutan daun luruh, di mana antara jenis pokok yang tumbuh adalah pokok oak dan laurel, tumbuhan epifit seperti orkid dan pokok langsuyar. Bagi lapisan hutan montane atas, ketinggian adalah antara 1.800 hingga 2.900 meter. Terdapat pokok-pokok daun tirus. Kebanyakan pokok adalah rendah dan lantai hutan yang lembab ditumbuhi dengan lumut. Bagi lapisan yang ketiga, yaitu tumbuhan hampir alpine, di mana ketinggian bagi kawasan ini ialah 2.900 hingga 3.500 meter. Terdapat pokok renek conifer dan rumput jenis low buttercup dan juga periuk kerak. Bagi lapisan terakhir, yaitu tumbuhan alpen, di mana ketinggiannya adalah melebihi 3.500 meter, terdapat tumbuhan renek dan lumut, contohnya orkid dan juga lumut. Baiklah murid-murid, sekarang telah tiba di penghujung sesi pengajaran di mana cikgu telah menerangkan kelima jenis tumbuhan semula jadi, yaitu hutan hujan tropika, hutan paya air masin, hutan paya air tawar, hutan pantai, dan juga hutan gunung. Kelima jenis tumbuhan semula jadi ini perlu untuk diingati dan dikuasai oleh murid-murid. Selain itu, murid-murid juga perlu mengetahui taburan bagi jenis-jenis tumbuhan semula jadi ini. Terima kasih atas fokus yang diberikan oleh murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pengajaran yang seterusnya.